sejak andai sujudku yang terakhir. Wahai tanah yang bernyawa, hidupmu bertunjangkan akhlak dan ibadatmu. Sudahkah engkau melengkapinya? Taatkah engkau pada penciptamu, iaitu Tuhan yang satu? Wahai tanah yang bernyawa, kain putihmu adalah pakaian terakhirmu saat badanmu menjadi kaku, meraung, merintih, memohon pertolongan. Sayangnya, saat itu sudah terlambat. Kesusasteraan Islam telah dianggap sebagai dakwah penting dalam menyebarkan agama Islam. Dakwah merupakan sebuah kelakuan yang menyeru manusia untuk melaksanakan segala kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Dakwah adalah satu usaha untuk memelihara dan menyeru pandangan serta pemikiran manusia kepada akidah dan segala suruhan Allah serta meninggalkan segala larangannya. Penulisan teks seperti novel Islam ini mampu memberi kesan yang lebih mendalam lagi kepada pembaca kerana ia dapat meninggalkan emosi. Penyataan masalah, pengkaji mendapati bahawa unsur dalam novel Sujud yang terakhir kurang diberi perhatian. Namun sehingga kini konteks mengenai unsur dakwah dalam novel Sujud yang terakhir karya Aizuddin Hamid masih belum dikaji oleh mana-mana sarjana dalam negara ini. Mengenal pasti unsur dakwah dalam novel Sujud yang terakhir karya Aizuddin Hamid. Menganalisis unsur dakwah menggunakan teori pengkaedahan Melayu di bawah pendekatan dakwah. Membincangkan kesan pendekatan dakwah kepada masyarakat kini. Sorotan kajian. Sorotan kajian kami fokus kepada 5. Metodologi kajian. Pengkaji menggunakan 4 pengkaedahan di dalam kajian ini. Dakwah bukan paksaan yang dibawa oleh watak Ashraf dan Malik kepada seorang transgender bernama Sally ada disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 berkenaan dengan dakwah bukan secara paksaan yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam daripada kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kesan dakwah bukan paksaan kepada masyarakat sekarang ialah dapat diambil contoh daripada pendakwah yang juga penceramah bebas bernama Abid Liu. Jika kita mengamati dan mengikuti setiap dakwah dan ceramah yang dibawa oleh beliau, sering kali menggunakan cara yang lembut dan sopan dalam berdakwah ataupun berceramah di hadapan penonton yang lain. Unsur dakwah yang kedua ialah dakwah bukan induksi psikologi. Menurut Al-Faruqi pada tahun 1998 menyatakan bahawa dakwah bukan induksi psikologi merupakan dakwah secara sukarela, waras dan tidak dipengaruhi oleh sesiapa melainkan untuk mendapat keredaan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam petikan 271 yang menyatakan dalam watak Ashraf telah memberi sponsor duit untuk menarik minat Sally supaya menyertai program Tentu Allah selama 3 hari 2 malam. Dengan strategi ini sahaja, Ashraf berharap boleh mengubah Sally menjadi seorang Muslim yang dikasihi Allah. Walaupun pada dasarnya Sally tidak ikhlas untuk pergi ke program tersebut, tetapi Ashraf berharap keikhlasan akan muncul sedikit demi sedikit ke atas diri Sally untuk berubah ke jalan Allah. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori pendekatan dakwah yang dapat dilihat dari segi watak Ashraf yang ingin mempertingkatkan ketakwaan dan mengubah seseorang untuk lebih mendekati Allah serta mengukuhkan keimanan dengan memainkan psikologi seseorang supaya tertarik untuk hadir ke program tersebut. Kesan dakwah ini kepada masyarakat adalah ia dapat menyedarkan seseorang Muslim untuk bertanggungjawab terhadap agamanya.
Dakwah penyatuan masyarakat. Dakwah merupakan satu penyebaran sesuatu agama iaitu Islamiah yang berpegang teguh dengan ajaran sebenar Islam. Menurut Muhsin Al-Bashari 1976 definisikan dakwah sebagai pelaksanaan ahli ulama dan orang-orang yang tinggi ilmu agamanya untuk mengajar masyarakat memahami perkara agama. Sebagaimana yang dinyatakan, dakwah adalah suatu kewajipan bagi seseorang Muslim untuk melakukan dakwah. Berdasarkan petikan dalam novel Suju yang Terakhir, halaman 294, karya Aizuddin Hamid merujuk kepada penyatuan masyarakat yang wujud dalam situasi kem LDK iaitu kem yang dikendalikan oleh Ashraf dan Malik untuk mengumpulkan golongan transgender. Setelah kematian Sally atau nama sebenarnya Celeste. Unsur dakwah yang keempat ialah dakwah memerlukan rasional. Menurut Dr. Rauf Shalabi pada tahun 2011 pernah menyatakan bahawa dakwah memerlukan rasional merupakan gerakan membawa atau mengubah masyarakat daripada keadaan kekufuran kepada keimanan ataupun keadaan kegelapan kepada keadaan bercahaya ataupun keadaan sempit kepada keadaan lapang di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat dilihat dalam petikan 181 yang menyatakan dalam watak Ashraf tidak mempedulikan dengan orang sekeliling kerana tujuan utama Ashraf adalah ingin membantu Saleh atau dikenali sebagai Sally ke jalan Allah dengan menggunakan dakwah secara rasional. Untuk kegunaan teori pengkaedahan Melayu, pengkaji menggunakan teori pendekatan dakwah. Hal ini kerana pendekatan dakwah ini dapat dilihat dari segi Ashraf yang ingin mempertingkatkan ketakwaan dan memperkenalkan manusia kepada penciptanya, serta mengukuhkan keimanan dengan memaparkan sifat-sifat kesucian dan kemuliaan agama Islam. Kesan dakwah ini kepada masyarakat adalah masyarakat tidak dapat mengambil fahaman dengan sesuka hati tanpa unsur periksa terhadap sesuatu persoalan mengenai agama Islam. Unsur dakwah yang terakhir adalah penjelasan yang nyata dan jelas. Dakwah penjelasan yang nyata dan jelas ini adalah penggunaan bahasa yang sesuai terhadap sesuatu isu yang timbul untuk mengelakkan daripada berlakunya kekeliruan. Hal ini dapat dilihat pada petikan 65 dan petikan 55 yang menggambarkan tentang watak Ashraf yang telah menjawab persoalan yang dituju oleh Khalid iaitu persoalan mengenai pertukaran nama bapa apabila memeluk agama Islam. Jawapan yang jelas dan mudah difahami yang telah diberikan oleh Ashraf ini telah memberi satu pemahaman baru tentang agama Islam kepada Khalid yang baru sahaja berhijrah memeluk agama Islam. Jelaslah bahawa penjelasan dakwah yang secara tepat dan jelas ini sesuai dikaitkan dengan teori pengkaedahan Melayu melalui pendekatan dakwah. Hal ini kerana Ashraf telah menggunakan ilmu yang dipelajari untuk memberi dakwah kepada seorang mu'alaf. Kesimpulannya, Wahai tanah yang bernyawa, andai ini sujudmu yang terakhir, menujulah engkau mencari cahaya keimanan. Andai harimu telah tiba, pohonlah keampunan dalam sujud terakhirmu. Wahai tanah yang bernyawa, jika sujud adalah kunci menujumu, jadikan tahajud itu penguat cintamu kepadanya, agar setiap akidahmu mencari keredaannya. Pimpinlah hati ini sehingga sujudku yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.